Hello, Assalamualaikum dan selamat datang kepada semua murid-murid. Baik, hari ini cikgu ingin sambung pengajian kita dalam tajuk 5 iaitu Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka yang dalam standard kandungan 5.2 pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Baik, hari ini cikgu ingin sambung kelas yang kita belajar sebelum ini yang berkaitan dengan Parameswara, macam mana beliau telah pun membuka Kota Melaka bersama rakan-rakannya sehingga menyebabkan Kota Melaka menjadi sebuah negara, menjadi sebuah kota yang dikenali sebagai sebuah kota yang maju, dan Kota Melaka juga boleh untuk dianggap sebagai salah satu kota yang termaju di dunia disebabkan oleh kehebatan dan kebijaksanaan Parameswara beserta dengan rakan-rakan dia dan juga penerus-penerus dia, sultan-sultan selepas beliau. Baik, hari ini kita akan bincangkan dalam muka surat 130 berkenaan dengan tajuk Keistimewaan Melaka semasa pemerintahan Parameswara. Baik, kalau murid-murid ada buku teks, boleh buka muka surat 130 yang bertajuk Keistimewaan Melaka semasa pemerintahan Parameswara. Yang pertama, macam mana kenapa Kota Melaka ini diambil oleh Parameswara dan dipilih oleh Parameswara untuk dijadikan sebagai sebuah tempat pemerintahan yang baru setelah beliau melarikan diri daripada Palembang sebelum ini yang dikejar oleh Majapahit. Kenapa beliau pilih Melaka? Bukan hanya sekadar beliau tertarik ekoran daripada seekor pelanduk telah pun menyepak ataupun menendang seekor anjing yang jatuh ke dalam sungai. Namun, ada sebab-sebab tertentu kenapa Parameswara memilih Kota Melaka. Yang pertama, ianya terlindung daripada angin monsun. Ingat ya, ia terlindung daripada angin monsun. Baik, sebelum itu kita pergi lebih lanjut, suka bagi cikgu untuk buat satu analogi kepada kamu semua, sebuah penceritaan yang ingin menggambarkan kepada kamu bahawasanya macam mana Parameswara itu memilih Kota Melaka untuk dijadikan sebagai kota yang baru. Okey, baik. Yang pertama sekali kita anggap sebagai seorang lelaki bernama Abu. Abu ya, A-B-U, Abu. Adakah nama kawan kamu Abu? Okey, cara di sekeliling kamu. Pada suatu hari, Abu ini adalah seorang pedagang. Dia seorang pedagang, dia seorang penjual barang-barang. Dia nak jual banyak betul barang-barang dia ke tempat-tempat, ke kedai-kedai yang dia ingin singgah. Tiba-tiba, dia naik kapal lalu ternampak sebuah tempat yang mana tempat itu cukup aman, cukup selesa dan cukup bagus untuk dijadikan sebagai tempat untuk singgah kapal dia, iaitu di Kota Melaka. Kenapa di Kota Melaka? Sebab Kota Melaka ini terlindung daripada tiupan angin monsun. Tiupan angin monsun ini bermaksud tiupan angin yang kuat sehingga menyebabkan kapal itu boleh rosak dan sebagainya. Dan Melaka ini sebuah tempat yang sejuk pada pandangan Abu ini. Dia melihat, wow, hebat betul Kota Melaka ini. Jadi saya singgah di sinilah, saya tak singgah tempat lain. Jadi semua pedagang-pedagang ini singgah di Kota Melaka. Dia jual barang-barang di Kota Melaka. Sebab yang pertama, iaitu Melaka terlindung daripada angin monsun. Kedua, kenapa Abu ini suka sangat singgah di Kota Melaka? Yang kedua, kamu boleh tengok muka surat yang sebelah, iaitu muka surat 131. Okey, yang tulisan warna hijau tu, kamu tengok, ada kan? Baik, yang kedua pula adalah kedudukan yang strategik. Mengapa Abu memilih untuk singgah di Kota Melaka? Kerana Melaka ini terletak di antara timur dan barat. Dia berada di tengah-tengah. Kalau nak pergi ke timur, dia akan singgah rehat di Melaka. Kalau macam contoh kita nak pergi ke Kuala Lumpur sebagai contoh, dari Kelantan ke Kuala Lumpur sebagai contoh, sudah semestinya kita akan singgah di tepi jalan, R&R untuk isi minyak dan sebagainya. Sama juga seperti orang yang naik kapal, orang zaman dahulu kan. Mereka juga buat benda yang sama, iaitu mereka juga akan singgah sebentar di tepi jalan untuk minum air, untuk berehat, untuk ambil makanan dan sebagainya. Sebab perjalanan mereka masih lagi jauh. Sama juga macam Kota Melaka, dia ada di tengah-tengah. Apabila berada di tengah-tengah, sesuai untuk orang singgah dan sebagainya. Jadi, kenapa Abu dan para pedagang memilih Melaka untuk dijadikan sebagai tempat persinggahan dan tempat untuk jual barang sebab dia berada di tengah-tengah di kawasan timur dan barat. Ataupun dalam erti kata lain, dia sebagai sebuah tempat yang cukup strategik untuk kapal singgah. Itu yang kedua. Yang ketiga pula adalah kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah di Kota Melaka ini sangat bijak dalam menarik perhatian, menarik dan mempromosikan Melaka ini sebagai sebuah tempat untuk para pedagang singgah di kawasan dia. Sebab
Kesultanan Melayu Melaka ini mengamalkan pentadbiran yang cekap dan terbuka. Yang mana dia terbuka ini kepada semua para pedagang untuk singgah ke Melaka. Sesiapa sahaja boleh singgah ke Melaka. Tidak kira kamu bangsa apa, tidak kira kamu kaum apa, tidak kira kamu nak jual barang-barang apa, datang sahaja ke Kota Melaka, kita akan beli. Jadi ini akan menarik perhatian para pedagang dan lelaki bernama Abu tadi untuk singgah di Melaka untuk dijual barang-barang dia. Dia jual kain, dia jual perabot, dia jual kayu, dia jual makanan, dia jual kambing, lembu, gajah dan sebagainya di Kota Melaka. Sebab Kota Melaka akan terima semua barang-barang yang ada. Baik, cara untuk kamu ingat 3 perkara ini. Yang pertama, terlindung daripada angin monsun. Yang kedua, kedudukan yang strategik. Yang ketiga, kebijaksanaan pemerintah. Kamu ingat 3 perkataan ini iaitu A, K, K. A, nombor 1. Apa itu A? A adalah angin monsun. Okay. Yang kedua, K, kedudukan strategik. Yang ketiga pula adalah K juga, iaitu kebijaksanaan pemerintah. Kamu ingat 3 benda ini, kamu akan jawab dalam peperiksaan. Kamu akan berjaya jawab dalam peperiksaan sebab formula AKK. Yang pertama, angin monsun. Yang kedua, kedudukan yang strategik. Dan yang ketiga pula adalah kebijaksanaan pemerintah. Okey, itu saja perkongsian kelas pada hari ini. Bye-bye.